Hai korang, welcome back to my channel. Dan korang jangan lupa subscribe, tekan like dan tekan lonceng supaya korang tak ketinggalan aku punya video seterusnya. Ciao. So cerita ni dia cerita kat aku waktu tu dia tengah balik kerja tau. Dia balik kerja around pukul 8 ke pukul 9 macam tu, tapi kawasan perumahan dia tu memang dah gelap lah. Dah gelap macam sekarang ni, tapi dia lagi gelap sebab dia jalan kampung. And then lampu, kau tahu lah kalau jalan kampung lampu satu-satu dah jarak jauh. Lepas tu keliling jalan tu pula pokok kelapa sawit, aku tak silap aku, pokok kelapa sawit dia cakap. So waktu tu dia dalam pukul 8 ke 9 macam tu, dia drive motor dia lah, dia tonggang motor dia tu dengan slow tau. Dia tak adalah macam rebut laju sangat, tak ada, slow, bawa medium lah. So dia jalan macam biasa. Lepas tu dia ternampak someone betul-betul tengah jalan slow dekat depan mata dia lah, belah tepi. Dia kelihatan macam nenek tau, macam nenek yang nak balik rumah, nenek upah-upah kita, bentuk macam tu. Lepas tu dia ni okay, aku letak nama dia Siti lah. Siti bukan nama sebenar ni. Dia rasa macam kesian lah. Cakap waktu tu dia memang tak fikir apa, dia tak fikirlah benda tu makhluk apa yang timbul kat situ ke. Dia tak fikir time tu dah malam, tengah-tengah malam, pukul 8 pukul 9 orang. Memang waktu PKP ni orang tak keluar lah time-time macam tu kan. Macam dia tak fikir benda tu lah. Tadi dia just okay, aku nak tolong makcik ni, dia cakap macam tu. So dia pun tonggang motor dia dekat dengan makcik tu. Dan dia cakap, makcik nak tumpang. Lepas tu makcik tu cakap macam ni, Cu, rumah makcik depan tu je. Dia cakap macam tu. Lepas tu macam bila kawan aku dengar suara makcik ni, macam dia rasa macam seram juga lah. Tapi dia still fikir positif lah. Dia tak fikir pun negatif kat situ. Jadi dia macam tak apalah makcik, sekali jalan lah, saya pun nak ke depan ni. Cakap saya tinggal dekat rumah contoh Pakcik Samad kat depan tu je. Dia cakap macam tu. Lepas tu nenek tu cakap, baiklah cu. Lepas tu dia pun suruh nenek tu duduk kat belakang. Jadi dia tonggang lah motor tu slow kan. Tapi dia rasa motor dia tu makin lama makin berat. Lepas tu dia macam tak sedar hati lah. Lepas tu dia selisih dengan someone. Dia cakap budak kampung, dia budak muda, selisih lah. Tu budak tu boleh toleh 2 kali tau macam ni. And then dia pun macam okay, still fikir positif. Lepas tu dia cakap dia tonggang lagi. So dia nak pergi dekat rumah dia, makcik tu dia punya rumah pun kena lalu dekat kawasan kawasan masjid yang ada perkuburan macam tu. Jadi dia pun lalu kat situ lah, lalu sunyi, dalam keadaan sunyi ni dia lalu kat situ. Jadi makcik tu cakap, nak turun kat makcik kat sini boleh? Lepas tu dia macam kat sini makcik. Lepas tu pakcik tu cakap lah, ya nak kat sini. Lepas tu dia macam tak fikir apa-apa lah, dia terus stop kat situ. Lepas tu makcik tu turun. Tu dia macam panas keliling tau. Lepas tu dia tanya lagi, makcik betul ke makcik duduk kat sini? Lepas tu makcik tu cakap, betul nak singgah rumah makcik. Lepas tu macam dia pandang keliling lagi, makcik mana ada rumah kat sini makcik. Lepas tu dia pandang balik kat makcik tu. Okay, lepas tu dia pandang balik dekat lepas tu dia pandang balik kat makcik tu, makcik tu hilang. And then dia berhenti tu, dia tak perasan sebelah dia ni betul-betul tanah kuburan tau. Dia macam, oh my god. Lepas tu dia terus
baca Al-Fatihah dalam hati dia, dia selawat. Lepas tu dia peram motor dia sampai rumah dia. Dan dia cakap esoknya dia kena demam lah, demam MC, tak datang kerja. Dia demam seminggu. Seminggu dah berlalu kan, demam seminggu tu. Ada budak yang selisih dengan dia tu datang kat rumah dia. Dia jumpa Siti ni lah. Jadi dia cakap dengan Siti, kau tahu tak, aku tahu sebab apa kau demam. Dia cakap. Lepas tu Siti cakap, kau tahu sebab aku demam, kenapa? Lepas tu budak tu cakap, malam hari tu yang sebelum kau demam tu, aku dengar kau ada bawa samuan. Tapi samuan tu opah, muka dia berkerut-kerut macam tu, berkedut-kedut. Lepas tu mata dia besar gila, warna merah. Yang budak tu nampak lah. Dia cakap, aku nampak opah tu macam tu. Lepas tu Siti dia macam terkejut lah. Ya ke? Atau aku letak lah nama budak lelaki ni Alif lah. Lepas tu Alif ni cakap lah, aku nampak benda tu. Tu yang aku tulis sampai 2 kali macam kan, macam. Tapi dia pun balik rumah tu, dia cakap dia pun kena ganggu lah. Dia cakap pintu rumah dia kena banyak kali kena ketuk. And then ada yang sebut nama dia. Jadi Siti ni dia macam, kau pun kena ganggu lah time tu. Lepas tu Alif pun cakap, aku kena ganggu. Aku pun dia cakap sebab aku nampak mungkin, jadi benda tu mengganggu dia. Dia cakap, dia bayangkan benda tu opah yang dah bungkuk 3, yang pakai tongkat, yang pakai apa, kain batik sarung kat kepala tu. Dia betul-betul macam gigil jalan. Macam tu rupa dia cakap. Jadi Siti cakap dia lepas tu kalau dia lalu lagi kat jalan tu, dia mesti akan laju. Dia takkan slow, takkan layan perasaan, takkan apa, dia mesti laju. Sebab dia tahu depan yang tepat dia jumpa makcik tu, depan tu adalah perkuburan, tak ada rumah kat situ. So tak ada orang yang akan lalu kat situ, dia cakap. So dia think positif. Moral of story dia cakap, nak bantu orang boleh, tapi kena tengok keadaan, tengok orang, tengok keliling tu macam mana, sunyi ke, ada rumah ke. Boleh lah, macam logik lah. Kalau keliling ada rumah, okey, orang tu jalan kaki, mungkin orang nak balik rumah. Tapi waktu yang dia nak tolong makcik tu, keliling dia tak ada rumah. And then memang betul-betul ada masjid dan tanah berkuburan, baru depan tu jumpa rumah. Jadi dia macam fikirlah, siapa je nak jalan dekat situ malam-malam kan. Memang sunyi lah kat situ, kubur kot time tu. Okay, itu saja cerita hari ni. So korang jangan lupa subscribe dan bawa kawan-kawan korang sekali tengok Daya punya channel ni. Dan Daya nak ucap terima kasih pada yang sokong, pada yang subscribe, pada yang like, pada yang komen. Thank you very much. Bye.